الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya ungkapan puji dan puja kita hanya kembali kepada Allah. Salawat dan salam atas junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda ridwanullah alaihim, seterusnya ke atas diri kita sendiri. Moga-moga kita mendapat keampunan, kerahmatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Yang membawa maksud hanya saja orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah kedua mereka yang bertelingkah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa athi'u Allah war rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang maksudnya, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Yang dua maksud, katakanlah, berdoalah wahai Muhammad, Rabbighfir warham, ya Tuhanku, ampunilah dan rahmatilah kami, rahmatilah aku, wa anta khairur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ketiga-tiga ayat yang saya bacakan tadi, pada hujung-hujungnya itu membawa maksud mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Dan ayat yang ketiga itu supaya kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala ampun kita dan rahmati kita. Poin saya ialah saya nak sebut bahawasanya betapa pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita telah pun berada dalam bulan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak pun kita berdoa, kita aminkan doa imam. Apabila imam membaca doa, Allahumma barik lana fir raja wa sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau kita tak doa macam itu pun, kita aminkan doa imam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah pun memakbulkan doa kita itu, dan kita dah pun berada di dalam
Bulan yang kita nak sangat berada untuk kita lipat gandakan amal usaha kita, amal ibadah kita, amal soleh kita, yang mana amal-amal kebaikan ini, amalan-amalan kebajikan dan amal-amal soleh ini telah pun kita laksanakan sebelum dengan Ramadan pun tuan-tuan semua dah lakukan, dah laksanakan. Cuma dalam bulan ini kita lipat gandakan, kita perbanyakkan lagi dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala mudahkan segala langkahan kita. Allah Ta'ala mudahkan segala gerakan-gerakan tubuh badan kita, jasmani kita, fikiran kita, kecenderungan kita ke arah kebaikan, ke arah kebajikan. Allah Ta'ala mudahkan pada bulan ini. Dan kita lipat gandakan amalan. Sebab apa? Kerana kita nak intai, kita nak raih, kita nak cari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak gapai rahmat Allah. Sebab itu kita bersyukur kerana bulan ini segala kesenangan nikmat yang Allah Ta'ala beri itu kita dapat lakukan untuk kita gandakan amal kita. Kerana kita nak rahmat Allah. Sebab kita tahu, kita sedar bahawasanya hamba Allah itu masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Tak ada seorang pun yang masuk syurga dengan amal dia. Amal itu bukanlah anak kunci syurga, tetapi anak kunci syurga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali seseorang itu dia beramal, tetapi amal dia itu dia sertai dengan syirik kepada Allah. Barangkali dia banyak beramal, tetapi amal dia itu tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana maksud sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ada seorang bila mati Allah Ta'ala tanya, kamu guna nikmat aku di dunia itu guna untuk apa? Maka satu orang ni jawab, dia gunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri untuk berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Barangkali dia mahir dalam peperangan, memiliki tubuh badan yang kuat, sehat, lalu berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, akhirnya syahid. Dia beritahu digunakan nikmat Allah dan dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata, kamu dusta, kamu bohong. Kamu buat semua itu hanya semata-mata nak dikenali sebagai seorang pahlawan, seorang panglima, seorang yang gagah berani. Ya, dia dapat gelaran itu di dunia, lalu dia diseret dan dihumban ke dalam neraka Allah. Lalu yang kedua, Allah Ta'ala tanya, dia seorang alim, seorang qari. Allah Ta'ala tanya, buat apa dengan nikmat ini? Dia kata dia mengajar manusia akan ilmu pengetahuan dan mengajar manusia akan Al-Quran. Allah Ta'ala kata, kamu dusta dan bohong. Kamu mengajar hanya semata-mata nak dikenali sebagai seorang yang alim. Kamu mengajar Al-Quran semata-mata kamu nak dikenali sebagai seorang qari, seorang yang memiliki suara yang merdu, suara yang sedap. Lalu dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang kaya. Allah Ta'ala tanya, buat apa dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala beri? Dia infak di jalan Allah, dia menderma hartanya di jalan Allah. Allah Ta'ala kata, kamu dusta. Kamu buat semua itu hanya semata-mata nak dikenali sebagai seorang dermawan. Lalu dia diseret dan dihumban ke dalam neraka. Poin saya apa? Ialah kadang-kadang amal itu bila tidak disertai dengan keikhlasan, bukan sahaja dia tidak jadi kunci syurga, tetapi dia juga menyebabkan kita diseret dan dihumban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah
yang disebutkan dan diceritakan tadi. Tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita berada di dalam bulan ini, pun walaupun kita kata amal itu bukanlah kunci syurga, kunci syurga adalah rahmat Allah, balas ihsan Allah. Apakah bermakna kita tidak perlu melakukan amal ibadah? Apakah bermakna kita tidak perlu melipat gandakan amal soleh kita? Maka kalau sesiapa yang berfikiran sebegitu, maka dia sangat rugi. Kita sepatutnya melipat gandakan amal, memperbanyakkan amalan, memperbaiki amal kebaikan dan juga ibadah kita. Sebab itulah dia kita nak cari, kita nak raih, kita nak gapai rahmat Allah dengan kita melakukan amal ibadah, dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah Ali Imran yang saya baca awal tadi, wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kamu beroleh kerahmatan. Dan rahmat Allah juga dekat, hampir kepada orang yang senantiasa memperbaiki amal kebaikan dia, amal kebajikan, amal salehnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, janganlah kamu lakukan kerosakan di atas muka bumi ini ba'da islahiha, sesudah Allah sediakan segala kebaikan padanya. Wada'uhu, dan berdoalah kepada Allah khaufan, dengan perasaan takut dan bimbang. Kalau doa kita itu tak dimakbulkan Allah, dan berdoalah dengan pengharapan supaya doa kita dimakbulkan Allah. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah qaribun minal muhsinin, dekat dengan orang-orang yang memperbaiki amalnya. Maka jelas dah dalam ayat ini, untuk kita nak raih rahmat Allah, untuk kita nak hampir kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita nak Allah Taala turunkan rahmatnya kepada kita, maka kita kena melakukan amal ibadah, melipat gandakan ibadah. Sebab itu bila kita soal diri kita balik, kenapa dalam bulan ini di siang hari kita tidak makan, kita tidak minum, dan kita tidak lakukan perkara yang harus, yang boleh kita lakukan sebelum daripada ini? Kenapa di malam hari sesudah kita solat Isya, kita masih kekal di sini untuk kita menunaikan pula qiyam Ramadan ataupun solat sunat tarawih? Kita bangun pula di awal pagi, ada yang bertahajud dan sebagainya, bersahur. Kenapa? Kerana tidak ada lain dan tidak bukan. Tujuannya satu, ialah kerana kita nak raih rahmat Allah. Kita mengharapkan rahmat Allah itu turun kepada kita. Yang tu yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita dah ada dalam bulan ini, maka janganlah sesekali kita lepaskan peluang-peluang yang sangat baik ini, peluang-peluang yang Allah, ruang-ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, untuk kita lakukan sebanyak mana amal saleh yang kita mampu untuk kita lakukan di dalam bulan ini. Yang kita nak adalah rahmat Allah, keampunan Allah Subhanahu wa taala, supaya bila berakhirnya Ramadan, inilah diri kita yang sebenarnya, bukanlah diri kita yang sebenarnya di luar Ramadan. Diri kita yang sebenarnya ialah kita nak sebagaimana kita, sifat kita, sikap kita ketika mana kita berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi sebelum berakhirnya Ramadan ini, maka kita kena hisab diri kita, muhasabah diri kita. Tak lain dan tak bukan, mestilah kita tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Kalaulah di luar Ramadan pun kita dituntut untuk bertaubat, apatah lagi dalam bulan Ramadan ini, maka lebih-lebih lagi lah tuntutan untuk kita atas kita bertaubat, untuk kita menginsafi diri kita, untuk kita nak jadi sebagai hamba Allah yang mentaatinya dan nak raih rahmat Allah
Subhanahu wa taala, maka kita cek diri kita. Bila kita cek diri kita, kita sedar diri kita, kita masuk dalam bulan Ramadan ni kita bawa apa? Bila kita cek, kita akan sedar kita bawa dosa. Kita ni seorang pendosa atau kita seorang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita cek diri kita, kita sedar kita masuk ni dengan apa? Sama ada kita seorang pendosa kah kita? Seorang muti' yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, ataupun seorang yang derhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada ini. Maka bila kita sedar, nah inilah dia masanya, hak yang sebenar-benarnya dalam bulan ini, untuk kita nak biar dosa kita itu terbakar, terus hancur lebur dosa kita. Yang kita nak raih ialah pahala belas ihsan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan muslimin yang dirahmati Allah. Last, saya selalu sebut dalam jemputan-jemputan tazkirah, orang yang menantikan kehadiran dan kedatangan Ramadan ini ada dua kategori. Kategori pertama, orang yang beriman dan taat sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka ini menanti-nantikan kehadiran dan kedatangan Ramadan kerana mereka tahu Ramadan tak datang kosong. Ramadan datang dengan pelbagai berita gembira. Saya yakin dan saya pasti tuan-tuan dah banyak mendengar hadis-hadis kelebihan keistimewaan Ramadan. Kan orang beriman ini dia tahu dan dia sedar banyak sangat kelebihan Ramadan, jadi dia nantikan kedatangan Ramadan dan dia gunakan segala kelebihan yang Allah Ta'ala beri itu untuk dia lipat gandakan amal ibadahnya. Kalau dia mengharapkan pahala dan rahmat Allah ke atas dirinya. Dan golongan yang kedua ialah golongan yang menantikan Ramadan hanya semata-mata nak laba keduniaan semata-mata. Begitu juga yang menantikan Ramadan daripada kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka juga turut menantikan Ramadan kerana nak apa? Nak beroleh keuntungan dunia semata-mata. Kalau tidak, tak ada lah satu syarikat dia import kurma daripada Israel. Sebab apa? Sebab dia nak jual kepada orang Islam yang ada dalam negara ini, yang berpuasa, yang nak berbuka dengan kurma. Dia pun menantikan kedatangan Ramadan kerana dia nampak dah sebulan punya niaga dia boleh dapat keuntungan silap tahun, boleh cover. Itu golongan yang menantikan Ramadan pun ada hak jenis macam tu. Semata-mata nak keuntungan dunia sahaja, semata-mata yang tu. Dia dah buat congak, dia dah buat kira-kira dah. Sebulan berniaga boleh untung 1 tahun, sehingga dia melupakan kelebihan dan berita gembira yang Ramadan datang kepada dia, sebagaimana orang beriman, orang yang taat menanti-nantikan kedatangan Ramadan. Jadi tuan-tuan muslim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berada pada golongan hak yang pertama itu, menantikan Ramadan itu sebab kita nak Allah Ta'ala ampun kita, sebab kita nak Allah Ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita, dan kita nak Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kebaikan ke atas kita setiap apa yang kita amalkan, dan kita nak juga Allah Ta'ala kekalkan, berikan kesenangan kepada kita, kemudahan kepada kita, sebagaimana kesabaran kita berada dalam bulan Ramadan, maka begitu jugalah di luar Ramadan. Maka kita mengharapkan inilah dia sifat kita yang akan kita bawa hingga berakhirnya Ramadan ini. Itu tuan muslim yang dirahmati Allah, saya kira cukup dulu sekadar itu. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'a'in la yusma', wa min 'ilmin la yanfa', wa min nafsin la tashba', wa
wa na'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, lindungilah kami daripada hati yang tidak khusyuk, lindungilah kami daripada doa yang tidak didengari, lindungilah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, lindungilah kami daripada nafsu tak kena etiknya. Kami mohon padamu ya Allah, lindungilah kami daripada perkara ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.